Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustadz Mualim dan rekan-rekan kelas saya. Pada hari ini kumpulan saya akan membincangkan mengenai konsep dan aplikasi menurut perspektif Islam dalam sukan olahraga. Sebelum kita mula, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Muhammad Azrul bin Lansani dan saya akan membincangkan mengenai pendahuluan perbincangan kami ini. Dan rekan-rekan saya yang lain, Muhammad Hafiz akan membincangkan mengenai pemakaian, Ahmad Amirul akan membincangkan mengenai pemakanan, Wan Rifki Haikal akan membincangkan mengenai pengurusan sukan, dan akhir sekali Muhammad Haris Hairi akan membincangkan mengenai perubatan. Jadi mari kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Oke, definisi sukan olahraga. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, olahraga ini bermaksud latihan ataupun sukan yang memerlukan kekuatan fisikal dan stamina maupun ketangkasan. Nah, selain itu, definisi lain bagi olahraga ini ialah sukan yang berlangsung di trek ataupun di padang yang mengumpulkan beberapa jenis pergerakan semula jadi seperti larian, balingan, dan lompatan. Slide seterusnya. Bagi aktiviti larian, keputusannya kita boleh perolehi melalui garisan penamat. Manakala bagi aktiviti balingan dan lompatan, kita boleh perolehi melalui jarak yang terjauh lah. Olahraga ini dapat dibagikan kepada dua, satu berseorangan dan yang kedua ialah berkumpulan. Olahraga pula berasal dari perkataan ethlos yang merupakan perkataan Greek yang berbau maksud kepada pertandingan. Slide seterusnya. Sukan olahraga ini merupakan sukan yang paling tertua lah yang telah dipertandingkan di dunia karena ia bermula di sukan Olimpik yang berlangsung di Greece pada tahun 776 sebelum Masehi pada Olimpik kuno. Dan hanya terdapat beberapa sukan saja yang dipertandingkan seperti lomba lari, pentaklon, lompatan, lempar cakra, gusti, tinju, pankration, dan acara berkuda. Seterusnya. Oleh sebab itu, pada masa kini sukan olahraga ini telah menjadi elemen penting dalam sukan Olimpik modern di mana ia telah dipraktikkan di seluruh dunia. Ia juga telah mendapat nilai pendidikan kerana telah menjadi asas kepada pembentukan sukan yang lain serta olahraga ini menawarkan peluang pekerjaan dalam sektor penyelidikan dan pendidikan. Slide seterusnya. Pada slide ini saya akan membincangkan mengenai pendapat Islam pula. Menurut Islam, bersukan atau berolahraga ini sangat dititik beratkan kerana ia penting dalam kehidupan manusia bagi mengekalkan kesihatan tubuh badan kita. Dalam hal ini kerana dengan kesihatan tubuh badan yang baik, umat Islam dapat melakukan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti solat, menunaikan ibadah haji dan berjihad ke jalan Allah, serta penyakit-penyakit kronik seperti sakit jantung, kencing manis, dan stroke juga ini dapat kita hindari apabila mempunyai kesihatan tubuh badan yang baik. Seterusnya. Jika kita teliti sirah Nabi Muhammad SAW, baginda juga banyak melakukan olahraga dan baginda turut menganjurkan untuk melakukan sukan tersebut seperti memanah, berkuda, dan berenang. Menurut hadits riwayat Muslim, Nabi Muhammad pernah menyatakan, "Ingatlah bahwa kekuatan yang dimaksudkan tersebut adalah memanah. Ingatlah bahwa kekuatan tersebut adalah memanah, dan ingatlah bahwa kekuatan tersebut adalah memanah." Oleh hal yang demikian, olahraga ini ialah sukan yang menarik minat khususnya bagi yang beragama Islam. Namun, berbagai konsep yang perlu kita ikuti ataupun
aplikasikan semasa melakukan aktiviti berolahraga nih, mengikut perspektif Islam agar umat Islam ini tetap mengikut syariat semasa melakukan riadah. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Rifki Haikal Muhammadullah. Saya daripada SR 1133. Untuk bahagian saya akan menerangkan daripada sudut pengurusan. Di bahagian ini, perkara yang akan diketengahkan adalah tentang pengurusan atau kepimpinan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pengurusan dari perspektif Islam merupakan satu aspek yang perlu dipandang berat dalam kehidupan manusia, kerana kejayaan seseorang manusia itu pasti bermula daripada pengurusan yang baik. Begitu juga bagi mana-mana organisasi. Pengurusan adalah faktor utama bagi sesebuah organisasi tanpa mengira sama ada organisasi itu kecil atau besar, swasta ataupun di bawah badan kerajaan. Pengurusan bukan sahaja tanggungjawab kepada seorang pengurus besar, tetapi juga tanggungjawab kepada seorang pengelia, ketua bahagian atau sesiapa sahaja yang terlibat dalam organisasi tersebut. Islam juga menganggap bahawa pekerjaan khususnya dalam bidang pengurusan dikira sebagai satu tanggungjawab dan amanah. Dan seterusnya adalah pengurusan olahraga berlandaskan Islam. Pihak pengurusan haruslah menolak rasuah secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu pertandingan yang bersih, sihat dan adil. Hal ini demikian kerana amalan rasuah boleh menjejaskan mutu pertandingan dan juga menjejaskan prestasi atlet yang kurang memuaskan. Kerana atlet yang bertanding bukan bertanding semata-mata kerana maruah negara, tetapi mereka juga mencari rezeki atau duit daripada sumber tersebut. Maka sumber yang disalurkan kepada mereka harus daripada sumber yang halal supaya kehidupan mereka itu akan lebih sejahtera dan yang paling penting diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, pembangunan dari segi fasiliti atau kelengkapan seperti peralatan sukan, tempat bersukan, dan itu juga merupakan satu aspek yang penting bagi pihak pengurusan. Perkara ini kerana sekarang ramai orang yang ingin bersukan tapi tidak memiliki tempat yang sesuai untuk bersukan. Maka dengan pembangunan pusat rekreasi dan sebagainya akan menggalakkan lebih ramai lagi orang untuk bersukan. Dan seperti yang kita tahu, jika kita memudahkan urusan orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan urusan kita lebih kali ganda daripada apa yang kita berikan. Seterusnya adalah elemen-elemen penting dalam sudut pengurusan. Yang pertama adalah sumber. Sumber terdiri daripada kawasan pembangunan seperti tempat untuk bersukan. Sebagai contoh, gelanggang futsal atau badminton, padang bola sepak dan sebagainya. Dan apa yang dimaksudkan bagi peralatan yang disediakan pula adalah seperti kelengkapan di sebuah tempat rekreasi seperti treadmill yang disediakan di gimnasium dan sebagainya. Dan modal pula adalah untuk mencapai matlamat iaitu keuntungan yang akan diperoleh. Elemen yang seterusnya adalah proses. Proses terdiri daripada undang-undang yang telah ditetapkan seperti apa yang boleh dilakukan dan dilarang di sebuah tempat rekreasi ataupun lain-lain. Budaya kerja pula adalah seperti cara untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Perkara yang dimaksudkan adalah sumber yang dimiliki itu haruslah berpandukan proses yang akan dilaksanakan. Dan elemen yang terakhir adalah matlamat. Matlamat pula adalah berkaitan keuntungan yang bakal diperoleh daripada pelanggan yang menggunakannya. Dan kepuasan para pelanggan pula itu telah menunjukkan kejayaan bagi sesebuah organisasi yang telah mencapai matlamat yang diinginkan. Dan kaitan bagi matlamat dan juga elemen-elemen yang lain pula adalah pihak pengurusan akan memberikan banyak faedah kepada seluruh masyarakat. Oleh itu, dapat kita simpulkan bahawa elemen-elemen ini saling memerlukan antara satu sama lain untuk mencapai satu matlamat yang sama. Berikut adalah surah An-Nisa ayat 58 dengan maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukumnya dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya
Allah itu sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Ayat ini ada menyentuh tentang prinsip kepimpinan. Kepimpinan itu merupakan salah satu faktor yang penting bagi mempengaruhi kejayaan atau kekalahan sesuatu organisasi. Dan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apa yang dijelaskan adalah tentang arahan Allah SWT yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam pengurusan. Maka sebagai seorang pemimpin, kita perlu sedar bahawa kita sedang membawa satu amanah yang besar bagi menyampaikan amanah yang diberikan dengan seadilnya. Dan jika pemimpin itu gagal, negara akan menjadi mundur dan keamanan di negara itu akan hilang. Dan itu telah menunjukkan bahawa amanah itu adalah salah satu dasar negara yang sangat penting dan kuat. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Amirul Mukminin Beruslan. Nombor telefon saya adalah 2020151717. Saya akan menceritakan tentang dari segi sudut pemakanan sukan olahraga. So saya teruskan. First, apa yang dimaksudkan dengan pemakanan? Seperti kita tahu, pemakanan ni dia berkaitan dengan sangat rapat dengan nutrisi. So, nutrisi adalah kajian mengenai makanan dan pemakanan dan kesannya terhadap kesihatan, pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Pemakanan sukan adalah bidang kajian yang mendorong penyesuaian yang sihat terhadap latihan, pemulihan segera dari sesi latihan dan prestasi yang optimum semasa pertandingan. Pemakanan sukan untuk individu yang aktif secara fizikal dilihat daripada dua aspek. Aspek yang pertama kita lihat daripada pemakanan untuk pertandingan dan yang kedua adalah pemakanan untuk latihan. Pemahaman tentang makanan sangat penting bagi atlet. Ini kerana yang mempunyai pemahaman yang baik terhadap makanan cenderung mempraktikkan pengambilan makanan yang baik, yang terbaik untuk diri mereka. Malah, mereka yang kurang memahami pemakanan boleh menjadikan diri mereka mendapat sebarang penyakit dan mudah untuk cedera. Oleh itu, sokongan daripada atlet pengurusan juga penting dalam memberi panduan dan pemahaman mengenai pemakanan atlet. Itu yang dimaksudkan dengan pemakanan. Seterusnya kita lihat pada sudut pandangan Islam. Yang pertama, Islam sangat mementingkan kesihatan fizikal rohani seseorang. Kesihatan merujuk kepada kesihatan rohani, mental, psikologi dan fizikal di mana mereka saling berkaitan secara keseluruhan. Dalam Al-Quran pun banyak orang yang telah diajar, kita semua telah diajar, dalam Al-Quran telah mengajar kita semua tentang pentingnya tabiat makanan yang sihat dan pemakanan yang baik. Panduan ini bukan hanya bertujuan untuk menjaga kesihatan fizikal manusia, tetapi juga kesihatan rohani. Pertumbuhan manusia mesti seimbang antara rohani dan jasmani. Diet yang sihat adalah kunci diet seimbang, pelbagai dan sederhana. Atlet perlu mengamalkan diet yang seimbang dan sihat serta mencukupi dari segi kalori, memenuhi keperluan tenaga dan nutrien harian mereka. Tetapi atlet diingatkan bahawa pengambilan nutrien tertentu harus diambil jika diperlukan dalam keadaan tertentu. Oleh itu, ia dapat membantu atlet untuk menerima nutrien dan tenaga yang mencukupi untuk memenuhi keperluan badan sehingga dapat berfungsi dengan optimum. Seterusnya adalah pengambilan makanan yang seimbang.
Okey, ada satu ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat yang ke-219. Yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan makanan terbabit bagi kebaikan dan kesihatan manusia itu sendiri. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada kedua-duanya ada dosa besar dan pula beberapa manfaat kepada manusia, tapi dosa kedua-duanya lebih besar daripada manfaatnya. Okey, sini pengambilan makanan untuk memenuhi keperluan tubuh dapat mencapai kesihatan yang optimum. Sukar ditentukan secara terperinci kerana banyak elemen yang mempengaruhi pengambilan makanan termasuk unsur ekonomi, budaya masyarakat dan kemudahan yang ada. Namun, berdasarkan pendekatan saintifik, seseorang disarankan untuk makan makanan dari 4 kumpulan asas iaitu susu, daging, bijiran dan roti serta sayur-sayuran dan buah-buahan. Harus diingatkan bahawa pengambilan makanan yang berlebihan bukan sahaja menyebabkan kenaikan berat badan tetapi juga merupakan tanda awal rangsangan terhadap permulaan pelbagai penyakit. Oleh itu, makanan yang dimakan harus diberi perhatian dari segi pemakanannya dan seberapa besar makanan tersebut. Okay. Yang terakhir sekali adalah kesimpulannya. Okay. Sebenarnya lah pendekatan ini adalah langkah pencegahan yang baik untuk kita ikuti dalam menjaga kesihatan. Ini kerana pencegahan lebih baik daripada mengubati, daripada merawati ataupun mengubati. Walaupun makanan memainkan peranan yang penting dalam membentukkan kesihatan, ini tidak bermaksud hanya makanan yang menjadi penyebab semua penyakit. Sebaliknya, terdapat banyak faktor lain yang menyebabkan gangguan kesihatan. Kekurangan makanan boleh menyebabkan kematian. Tidak cukup makan juga akan menyebabkan penyakit teruk, sedangkan tidak memakan makanan berkhasiat boleh menyebabkan penyakit yang tidak teruk tapi akan mengganggu keselesaan seseorang. Okey, baik, itu sahaja daripada pertanyaan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Nasar daripada SR Menteri. Jadi untuk bahagian saya ingin berkongsikan tentang konsep pemakaian dari sukan olahraga. Okey, seperti yang terlihat di dalam slide, dalam hadis riwayat Muslim yang bermaksud orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah berbanding daripada orang beriman yang lemah. Jadi dalam hadis ini dia menekankan tentang sukan. Jadi sukan ini apa? Sukan ini merupakan aktiviti fizikal harian yang dilakukan untuk pelbagai tujuan. Sebagai contoh untuk pertandingan, untuk beriadah, keseronokan dan sebagainya. Jadi untuk meringkaskan sukan ini tak kisah, asalkan kalau kita berpeluh itulah dikira sebagai sukan. Tak kira untuk pertandingan, untuk beriadah, keseronokan dan sebagainya, itu dikira sebagai sukan. Kerana sukan ini dia dapat banyak kelebihan dia. Sebagai contoh, dia dapat menyihatkan tubuh badan kita, dapat mencerdaskan kita punya minda dan sebagainya. Jadi dalam kebaikan kita dalam sukan ini ada sesetengah perkara yang perlu kita titik beratkan dan perlu kita elakkan dari mendapat kemukaan Allah, dan perkara yang boleh mendatangkan dosa dalam sukan. Jadi apa perkara yang dapat menyebabkan kita mendapat kemukaan Allah, iaitu pemakaian. Jadi pemakaian ini adalah salah satu asas yang penting, yang sangat penting dalam Islam, tapi tidak ramai daripada masyarakat kita ini yang menekankan konsep pemakaian ini. Okay, dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami turunkan kepada kamu iaitu bahan untuk pakaian menutup aurat dan pakaian perhiasan
dan pakaian yang berupa takwa. Itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah daripada tanda iaitu limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-Nya supaya mereka mengenangnya dan bersyukur. Jadi aurat ini diambil dari perkataan Arab iaitu aurah, iaitu yang bermaksud keaiban. Dari sudut fiqh pula, aurat ini didefinisikan sebagai bahagian tubuh badan yang wajib kita tutup dan dilindungi dari pandangan. Jadi banyak keburukan sebenarnya kalau kita merendahkan aurat ini. Sebagai contoh, dia akan mendatangkan fitnah, dia akan menaikkan nafsu syahwat dan lebih-lebih lagi dalam bersukan, olahraga pula tu. Jadi benda ni kita perlu, umat Islam perlu menekankan lah untuk dalam konsep pakaian ini. Jadi ada perbezaan mazhab dari sudut pakaian ini. Sebagai contoh, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni dia menekankan, menjelaskan bahawa aurat laki-laki ini di antara pusat dan lututnya, atau apa yang ada di bawah pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan di seluruh tubuh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Dari mazhab Maliki pula, beliau membahagikan aurat ini kepada dua jenis, iaitu aurat yang berat iaitu mughallazah dan aurat ringan iaitu mukhaffafah. Aurat berat bagi seorang lelaki adalah kemaluan dan dubur sahaja, maka aurat ringan bagi lelaki adalah selain daripada kemaluan dan dubur itu bukan aurat. Untuk aurat perempuan, seorang wanita ialah seluruh tubuh badan kecuali hujung-hujung badan iaitu tangan, kepala dan kaki dan dada. Aurat ringan bagi wanita adalah dada, lengan, leher, kepala dan kaki, sedangkan muka dan kedua tapak tangan tidak dianggap sebagai aurat. Jadi kebanyakan kalau kita tengok atlet-atlet olahraga yang beragama Islam, kadang-kadang mereka tidak menutup aurat kan, tapi mungkin mereka ambil, iaitu mereka diorang mengikut mazhab ini, mazhab masing-masing lah kan. Okay, daripada mazhab Syafi'i ini yang mazhab Islam, mazhab di Malaysia. Jadi aurat lelaki ini dari pusat hingga lutut, dan bagi perempuan ke semua tubuh badan adalah aurat kecuali telapak tangan dan muka. Jadi aurat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi kalau kita dalam sukan, kalau kita tidak menutup aurat, ia akan mendatangkan banyak keburukan kepada diri kita dan orang lain. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris. Saya akan membentangkan perubatan dan dadah dalam sukan olahraga. Pertama sekali, Islam sangat mementingkan kesejahteraan dan kesihatan umatnya. Oleh itu, dari segi kesihatan, umat Islam diperintahkan untuk menjaga tubuh yang diamanahkan oleh Allah dan yang diamanahkan oleh Allah kepadanya, agar sentiasa dalam keadaan baik, dan memerintahkan umat Islam supaya mencari penawar jika menghidap penyakit. Dalam sukan olahraga ni, semestinya kecederaan yang sering berlaku iaitu kecederaan sendi dan ligamen dalam kalangan atlet olahraga dan juga ahli sukan yang lain yang berolahraga. Kecederaan ni boleh jadi berbunca daripada kerana tidak memanaskan badan dengan baik, atau mungkin ia cedera sewaktu berolahraga. Ubat untuk merawat kecederaan sendi dan ligamen dalam kalangan atlet maupun orang yang bersukan ini, olahraga ini, terdapat banyak jenis ubat yang dihasilkan dalam berbagai bentuk, terutamanya bentuk pil, kapsul dan suntikan. Ubat-ubat ini disahkan halal oleh JAKIM dan dapat diaplikasikan, iaitu ubat tahan sakit, pil kalsium dan ubat antihipnotik.
Okey, seterusnya doping. Apakah maksud doping? Okey, doping ni adalah sejenis bahan terlarang bertujuan untuk bahan terlarang yang dihasilkan dalam pelbagai bentuk seperti ubat juga, iaitu pil, kapsul, suntikan. Okey, bahan terlarang ini ataupun doping ini adalah bertujuan untuk meningkatkan prestasi sukan atlet kepada atlet maupun ahli sukan lain. Tapi doping ini dilarang dalam semua pertandingan sukan di dunia ini. Okey, seterusnya faktor penggunaan doping. Okey, faktor penggunaan doping ini boleh jadi dalam kalangan atlet muda. Mereka yang gugup atau tekanan emosi yang tinggi menggunakan bahan terlarang ini untuk meredakan segala masalah mereka sewaktu ingin bertanding. Tetapi ia tidak menghalalkan cara. Hasrat ingin menang yang melampau juga menjadi faktor penggunaan doping ini juga. Seterusnya, contoh doping. Okey, doping terutamanya doping yang sering kita dengar iaitu HGH, iaitu Human Growth Hormone untuk mengembangkan otot, diuretik untuk menutupi bahan terlarang lain dalam badan, dan insulin untuk meningkatkan daya tahan dalam badan. Okey, akhir sekali hukum. Okey, untuk hukum penggunaan doping ini adalah haram dalam Islam menggunakan doping kerana ia melibatkan penipuan seseorang itu sewaktu bertanding. Doping ini menjadikan penipuan terjadi kerana apabila anda menggunakan doping, seseorang tu sebenarnya tidak mampu untuk melakukan perkara di luar kemampuannya, tetapi disebabkan doping ini dia mampu menjadikan sesuatu itu dapat dilakukan olehnya. Sekian daripada saya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi kita sudah sampai ke penutup. Jadi mari kita teruskan. Okey, secara keseluruhannya sukan olahraga ni dikenali sebagai aktiviti fizikal yang terbaik kepada beberapa acara sukan yang melibatkan pergerakan semula jadi, seperti berjalan, melempar, melompat dan berlari secara berasingan. Okey, seterusnya dalam acara trek dan padang, larian merentas desa dan lomba jalan kaki ini merupakan aktiviti yang paling popular lah dalam olahraga. Oleh hal yang demikian, seseorang individu haruslah melibatkan diri dalam kegiatan olahraga agar mereka dapat menguatkan tubuh badan, mengekalkan stamina dan menjaga kebersihan rohani dalam mengawal tubuh badan agar dapat melakukan aktiviti dengan baik dan betul, namun haruslah menjaga aurat, kesihatan, pengurusan sukan maupun pemakanan. Okey, slide seterusnya. Okey, di sini kita sebagai umat Islam ni haruslah memupuk sifat rajin dan berani dalam diri untuk mencuburi bidang olahraga. Tidak kiralah olahraga ataupun sukan yang melibatkan sukan dan riadah. Hal ini demikian kerana seseorang individu akan dapat mempelajari teknik yang baru semasa bermain sesuatu permainan. Malah mereka juga dapat memupuk sikap disiplin dalam diri kerana setiap sukan tu kita perlu patuhilah undang-undang dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh badan yang berwajib semasa melakukan sesuatu permainan. Hal ini sekaligus berkait dengan ajaran agama Islam di mana umat Islam dapat mendisiplinkan diri dalam mematuhi segala seruan Allah Subhanahu Wa Taala ketika beribadah. Selain itu, hubungan silaturahim juga dapat dieratkan antara masyarakat setempat ketika melakukan aktiviti olahraga ini kerana ia melibatkan ramai pihak. Okey, seterusnya. Hal ini demikian kerana sudah terang lagi bersuluh, sukan olahraga ini merupakan sukan yang bersifat menyeluruh kepada semua pihak. Kita boleh tengok di Malaysia, tidak kira apa bangsa, agama, semua menyertai sukan olahraga.
Oke, tapi sebagai umat Islam yang patuh pada ajaran agama, kita haruslah mengikut semua syariat yang telah ditetapkan ketika melakukan riadah menurut Islam agar dapat mengelakkan daripada fitnah dan perkara yang tidak sepatutnya. Oke, itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.